kita nampak untuk pergerakan pasaran untuk semasa di mana kita nampak agak negatif sentimen semasa. Selepas pada minggu lepas kita ada few instrumen yang break higher high seperti Australia dollar, New Zealand dollar, Canada dollar yang break lower low, menunjukkan bahawa momentum pergerakan daripada 3 Mac daripada 3 Mac tahun lepas masih berterusan, dan untuk semasa berlakunya correction. Kita lihat apa daripada sudut besarnya, apa yang kita sedang jangka untuk pasaran pada minggu ini. Jadi sebentar tadi kita ada German IFO Business Climate. Ini basically memberitahu kita sentimen kepada golongan peniaga lah, business entity lah dekat Germany. So angka dia lebih tinggi daripada jangkaan pasaran. Tak mengejutkan selepas data pada minggu lepas. Data minggu lepas kita ada untuk yang ini. Tak mengejutkan lah, sebabnya pada minggu lepas pun kita ada untuk mana dia. Kejap. Pada minggu lepas kita ada kejap. Ini untuk euro. Dia punya ZEW. ZEW juga pada minggu lepas adalah lebih positif. Jadi unless IFO tadi pergi negatif, itu kejut. Sebab ZEW positif, IFO biasanya adalah sama, lebih kuat lagi. So ini bukan satu yang baru, bukan satu yang mengejutkan market. So nothing expected from this move. Esok kita akan ada data untuk New Zealand. New Zealand perhatian pada minggu ni, sebab pada minggu ni kita akan ada RBNZ pada awal pagi Rabu minggu ini. Dijangka akan mengekalkan kadar faedah. Perhatian kepada bahasa yang diguna pakai. Kalau kita lihat kepada meeting lepas agak positif untuk New Zealand dollar, sebab dia tidak menyatakan negatif interest rate. So ini dijangka akan kekal polisi dia lah. Fed Powell juga pada hari Rabu, itu yang market nak tengok, especially mengenai tapering. Saya tak nampak dia nak buat tapering. Tapering ni mengurangkan pembelian aset. Ekonomi jatuh, bank pusat US ni cuba untuk membantu ekonomi dengan membeli aset-aset pasaran. Adakah dia akan mengurangkan dia punya purchases tu? Saya tak nampak pada waktu ini. So itu tak ada. Dia akan keluar 2 kali, hari Selasa dan juga pada hari Rabu untuk Fed Powell ni. Lain daripada tu untuk minggu ni, G20 meeting pada hujung minggu. Ini adalah mungkin bagi saya lebih signifikan berbanding dengan event-event lain, sebab kita akan ada menteri-menteri kewangan dunia ni yang akan berkumpul secara online dan bermesyuarat pada hujung minggu ini. Okey, lain daripada tu saya tak nampak. Yang besar mungkin akan ada, that one will be New Zealand dollar pada minggu ini. So, daripada pergerakan pasaran semasa, saya ubah sikit because ini nampaknya 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 5 wave dekat Nikkei ni. Kita ada 3 wave dan kita expect sini akan buat 5 wave. Untuk Nikkei. Boleh masuk tak Nikkei? Saya tak gemar nak masuk Nikkei disebabkan oleh cerita ini. Oleh cerita ni. Kalau kita lihat kepada besarnya, Nikkei sejak daripada bounce pada Wassalam Beirut, sejak daripada 23 Mac ni H4, sejak daripada Mac, anda ingat tarikh dia, Mac 2020 kepada high pada September dan penurunan pada September, dia dah sampai equal leg. Cerita dia, apa dia nak buat dari sini? Sebabnya kalau kita lihat kepada indeks-indeks lain, kita ada indeks-indeks lain, US 500, bounce yang sama daripada March. Daripada March, September punya high dan low September, yang ini tak sampai lagi. Boleh Yang ni tak sampai lagi dan dia dah membuat higher high
kejatuhan pada sebelum COVID-19. So, besar kemungkinan ini akan meneruskan pergerakan ke sini. Soalan dia, macam mana rupa dia nak sampai situ? Disebabkan bukan hanya US 500, kalau kita lihat kepada lain-lain indeks, Dow Jones pun sama, sejak March punya low, September punya high, Oktober punya low, lain sikit Oktober, dia pun tak sampai lagi equilibrium. Dia tak sampai lagi. Maksudnya kita jangkakan masih ke atas. Kalau kita tengok, bukan tu saja, semua. Hampir ke semua, kecuali few lah. DAX pun sama, daripada March punya low, March punya low, September dan Oktober punya low. Dia tak sampai lagi, dia tak complete lagi move dia, dan kita dah ada breakout higher high. Maksudnya kita ada low, high, higher low, higher high yang tak habis move lagi. Okey. Kita tengok yang lain-lain. Kita tengok kepada, even kepada IBEX, ini adalah yang lebih lemah. Ini tak break lagi. Ini tak break lagi Februari punya fall, COVID-19 punya ni. Yang ini pun tak complete lagi. Yang ini pun tak complete lagi ke atas. Kalau kita tengok kepada UK 100 yang lemah pun, contoh, ini pun tak break lagi, tetapi dia pun tak complete lagi. Zulaika, nak tentukan apa nak trade, kepada bila berlaku incomplete sequence, bila dia buat benda ni je Zulaika. Contoh, kita ada benda macam ni kan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Ini ada incomplete sequence kan Zulaika? Ini ada incomplete sequence. Okey, contoh dia macam ni. Jadi kita tunggulah 3 wave. 1, 2, 3. Itu je. Itu je. Itu je. Itu je nak masuk dia. Anda tunggu 3 wave, di mana yang ini pun dia akan break macam ni. Dan kita tunggu entry, itu je. Ini je. Entry simple. Kenapa dia tak nak? Yang penting kita ada stop loss kat mana, dan kita kira TP kita kat mana. Macam ni je. Ini yang saya duk ulang-ulang kan. Entry, TP, entry kat sini, stop loss bawah 1618, TP 100% daripada start daripada sini. Itu je. Buat dia ulang-ulang. Okay. Okay. So, basically, daripada cerita indeks-indeks ni, apa yang kita dapat adalah benda ni. Untuk indices, kita ada Nikkei. Sebab tu saya tak gemar nak masuk Nikkei, sebab dia dah complete. Biarpun dia ada set up kat situ, Nikkei dia dah sampai equilibrium. Yang lain-lain kita ada US 500, US 500, US 30, Germany 30. Ni indeks-indeks utama lain yang belum complete. Yang belum complete. Dia dah ada high-high. Okey? Maksudnya kita masih ada lagi pergerakan ke atas. Jadi, the thing is, kita tahu Nikkei tadi dah cecah 100%. Itu yang jadi ni. Apakah reaksi dia? Sebab kita tahu dia akan buat reaksi. Waalaikumsalam. Daripada level ni. Untuk semasa kita nampak kita jangkakan satu pergerakan pullback. Kita menjangkakan dia, dan dia sedang berlaku sekarang. Di mana kita sedang jangkakan untuk pergerakan pullback semasa. Sebab sini ada 5 kaki, 3, dan kita jangkakan 5 wave ke bawah. Kita jangkakan di 5 wave ke bawah. Adakah dia perlu buat benda ni? Tak tahu. Yang saya tahu, kalau ini buat ke sini, itu adalah sama dengan US 500 ni. Ini kita ubah dia punya level, sebab dia punya connector ni.
saya akan long daripada sini kalau ini sampai kat sini. Level-level dia ada dalam market outlook. Ini adalah ini mungkin 5 wave juga. Ini mungkin adalah 5 wave juga. Saya tak kisah dia 5 wave ke, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dia 5 wave ke, apa ke, itu adalah level yang sama. Faham tak? Sebab tempat kita tarik Fibo adalah sama. Okey, ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Tapi tak kisah. Apa pun dia 3 ke, dia 5 ke, dia adalah level yang sama. Boleh Okey. So dia adalah level yang sama. Saya mungkin tukar ini kepada 5 sebab ini nampak seperti 5. Sebab dia tak dapat sini 3, sini 3, sini 5. Kalau dia nak jadi flat, ini akan tinggi ke atas. Faham tak sih? Okey. Ini mungkin saya akan tukar jadi 5. Tak kisah, level dia sama. Apa pun yang saya tahu, saya akan long daripada sini. Stop loss bawah ni, TP kira daripada yang tu tadi Zulaikha, bawah ni, atas kepada entry. Okay, 100% equalate. US 500, another one, pilih salah satu, jangan trade 3-3. Kita punya US 30 sebelum ni yang kita masuk kat sini dah kena BE. Dia masuk level kat sini, saya akan cari long. Dalam sistem ni lah. Ini bukan sell and buy signal tau. Saya bagi tahu macam mana this system works. Okay, 1, 2, 3, I'm looking to long daripada sini. Nombor 3 adalah kepada, pilih salah satu, jangan trade 3-3. Adalah kepada Germany ni. Sama, 1, 2, 3. Saya akan cari long daripada sini. Stop loss bawah 1618, TP kira daripada bawah ke atas 1 kepada entry. Yap. Jadi kita sedang melihat correction yang lebih besar dalam indeks. So kita akan jangkakan untuk yen ni will do some sort of correction. But ini mungkin akan buat either ini macam ni. Ataupun dia cuma buat ini. Tahu, nampak tak? Yen pair tak jauh sangat kan Rosli? Tahu tak kenapa? Dia akan buat macam ni. Either one. Sebab pada waktu ini jatuh, anda nampak tak USD JPY tak jatuh? Nampak tak? Perasan tak USD JPY tak jatuh? Kalau dia yen dynamic, itu bukan yen dynamic tau. Itu fixed dynamic. Sebabnya nampak tak? USD JPY ni naik. Maksudnya yen tak kuat. Yen tak kuat. Saya tak buat itu langgar undang-undang kali. Untuk buy and sell signal tak boleh. Itu langgar undang-undang. Sebab itu saya bagi tahu ini adalah untuk anda memahami sistem, bukan bertujuan untuk bagi signal. Itu melanggar undang-undang. Okey. Jadi USD saya boleh kena saman. Sebab itu tak sewenang-wenang kita nak bagi buy kat sini, sell kat sini. Kita membincangkan kepada sistem. Kalau nampak yang ini, pada waktu ini, sekarang ni Fir, pada waktu ini, dia bukannya yen kuat tau. Kalau kita kata saham ni jatuh, yen sepatutnya kuat kan. Tapi kalau kita tengok USD JPY ni tak jatuh. Sebaliknya, kita sedang lihat US dollar ni naik. Kan? Jadi, kenaikan yang kat sini, USD JPY ni, ini disebabkan oleh short term US dollar strength. Jadi kalau kita nak kata yen dynamic, itu bukan yen dynamic. Apa maksud dia? Jadi ini akan habis dekat area sini. Yen tak kuat. Yen tak kuat. Faham tak? Yen tak kuat. Kalau kita jangka ini akan jatuh macam ni, 3, 4, 5, yen kena kuat dekat sini. Yen kena kuat. Ini akan jadi wave 3. Tapi kalau kita tengok USD JPY ni, dia naik.
Jadi kita tahu pada semasa, in other word, semasa kalau kita lihat kepada pergerakan yen, US dollar dan juga indices, apa yang kita dapat rangkumkan untuk shorter term? Indices sideways ke bawah. Sideways ke bawah. Yen sideways. Itu adalah yen. Dolar yang kuat pada waktu ini untuk lekuk semasa. Untuk lekuk semasa. Untuk lekuk semasa. Jadi kita tahu US dollar, tapi adakah US dollar tu trend? Tu yang anda kena tanya soalan. Kalau kita lihat kepada pergerakan dolar indeks semasa, cerita dia pada waktu ni dolar tak ada trend lagi. Faham? Sebab ini tak buat lower low. Kalau satu yang kita cerita pada minggu lepas kan, kalau satu ni buat low kat sini, then 3 wave ni kita boleh short. Yes, kita ada temporary US dollar strength. Dan itu cuma temporary. Cumanya kita belum ada dolar punya bearish trend. Belum ada sequence dia sebab satu ni tak break. Zulaika, kalau satu ni break kat sini, then kita akan ada incomplete sequence. 1, 2, 1 ni dah buat break kan. Jadi dia tak ada lagi. Kita baru saja ada low, ada high, ada higher low, market sideways. Tak ada lower low. Jadi kita tak ada trend lagi ya. Ini adalah untuk dollar index. Tapi kita tahu dolar ke bawah. Next kita tengok. Ini adalah euro US dollar. Sama, satu dia tak break. Mana yang break? Ni. GBP US dollar breakout. So kalau anda nampak 3 wave clear dekat sini, kalau ini buat macam ni, kalau ini buat macam ni, tengok mana dia habis nanti saya akan cari untuk long dekat sini. Macam mana nak kira dia nanti? Macam mana nak kira dia nanti? Proses pun dah ada lower low. Ni. Macam ni. Kalau dia habis kat situ dan breakout, letakkan alert kat sini, GBP US dollar, untuk kita cari peluang long. Itu je. Yap, tahu. Jadi maksudnya, dollar index tu tak naik. Jadi bila USD SEC tu break ke bawah, dollar index tu tak naik lagi. Dia akan continue jatuh. Ini adalah untuk GBP US dollar. Faham macam mana kita come up? Semua dah break kan? Jadi satu lagi adalah kepada AUD US dollar ni. Ini pun dah break out. Ini break out. Ini break out. Jadi kita ada incomplete sequence ke atas. Jadi kalau kita nampak 3 wave yang clear dekat sini, kalau dia buat macam ni, kalau dia buat 1, 2, 3, kita akan long. Dalam sistem 3711 ni kita akan long daripada situ. Kita akan long daripada sini. Yes, satu lagi NZD US dollar. Minggu ni yang kita cari. Ingat, minggu ni adalah continuation week. Minggu ni adalah continuation week. Ni, 19 ke 24 continuation. Saya kecilkan sebab nak letakkan benda-benda atas tu. Minggu ni yang trend dijangka akan berterusan naik. Okay. So, saya akan cari bila nampak 3 wave, pilih salah satu. Jangan trade semua. AUD, NZD, NZD, USD, GBP, USD. Terutamanya di antara GBP dengan AUD dengan NZD, try tengok. Kalau ada tengok structure untuk GBP, mana GBP? GBP US dollar, okay, dia dah break lama. Dia trend yang dah confirm, dah kuat, memang dah ada. Dan kita dah ada 1, 2, 3. Nampak cat kosong ni, nampak kan? Dia kalau cat yang dah bertulis-tulis tu tak nampak. Tapi kalau anda tengok AUD US dollar ni, ini contoh dia. Saya lupa saya dah buat ini. Jadi kita cuma tunggu, ini ada incomplete sequence. Kita ada breakout yang dia break fractal yang lebih besar. Nampak tak?
NZAUD ni, dia break high dekat sini. Dia break high bulan 1. Kalau bandingkan dia dengan apa? Dengan GBP tadi. Ni GBP. Mana GBP? GBP break fractal yang kecil. Maksudnya dia break structure yang kecil. Structure ini. Structure ini. Sedangkan AUD ni break structure yang lebih besar. Saya lihat structure dulu. So AUD lebih cantik untuk saya nak pilih untuk trade. Jadi kat mana saya nak trade AUD? Yang kita ceritakan tadi. AUD dekat sini nanti. Kalau dia buat 3 wave, letakkan alert anda. Ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 tau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh jadi macam tu. Tapi, kalau saya lihat semasa, ingat tak? Indeks tadi nak sampai dah. So, AUD ni, dia akan cuma buat 3 wave. 1, 2, 3. Ini. Lepas tu, 1, 2, 3. Itu je. Saya cari di setup untuk AUD ni. ZN terlalu besar untuk nak tengok kalau trade dekat hourly, Fifi. Terlalu besar. Sebab kalau tengok ZN, ni ZN. Ni ZN. ZN ni menceritakan mengenai overall ni. Kalau tengok ZN, dia pun nak sampai equilibrium. Ni ZN. Ni ZN. US. Mana yang saya letak TVC? Kalau tengok ZN ni, dia nak sampai equilibrium dah. Daripada March punya low, pada high kat sini, dan kepada low ni. Nampak tak ZN kat mana, Fi? Gold tak ada sequence, Sharif. Kalau anda trade intraday, gold, kalau ada set up short, anda cari untuk short. Tapi, trend besar dia upward. Gold bukan untuk anda trade semasa. Saya beritahu betul. Kalau anda nak masuk gold dan simpan 3-6 bulan, ini masanya anda tunggu gold habis ni. Gold bukan untuk trade. Anda akan dapati dia agak ni. Lepas kita tengok gold. Kenapa kita nampak gold turun? Ini sebab dia. Interest rate naik. Nampak tak kat mana sekarang ni? US 10 year ni nak sampai equilibrium. So, bila ini jatuh, bila ini membuat penurunan, at least 3 wave, gold will do this. Saya rasa saya dah simpan gold. Gold bukan untuk anda trade. Bukan instrumen untuk trading pada waktu ni. I don't really look at gold sebagai instrumen untuk, patutlah kita dekat US dollar pair punya ni kejap. XAU ni tak apa tadi. Ni AUD. AUD USD. Ni maksud saya. Untuk gold, ni GBP tadi. Dengan ni, anda tengok gold. Gold. Ni, gold. Kalau anda perasan, movement gold, daripada, ni yang mana? XAU, USD, IDC. Sekejap, yang saya dah lukis, USD, mana yang saya dah lukis? Tak apalah. Sama je. XAU US dollar. Okey. Kalau anda tengok gold, ini apa yang kita orang bincangkan pada sebelum ni. Dan ia nampaknya ikut yang merah. Ni pun saya baru buka chart ini. Kita pun baru buka chart. Nampaknya dia ikut yang merah. Dan kalau anda perasan, gold ni daripada 7 hari bulan 8
7,8. Ni adalah sama dengan US 10 tadi Ni adalah US 10. US 10 7,8 Tengok. Ini adalah sama dengan US 10 years bond yield, US 10 year yield. Ini adalah sama dengan 7 dengan ni dengan ni. Sini 6 hari bulan, sini 7 hari bulan. Kalau tanya apa trend gold dekat daily dengan weekly, dia uptrend. Ini adalah simple. Ni daily. Ni daily dia. Ni daily dia uptrend. Anda tanya siapa-siapa, ini uptrend. Jangan cari ujung trend. Trader, anda tak cari ujung trend. Anda tunggu trend confirmation. Dia selagi dia atas 16 dari bulan 3 punya low ni, ini uptrend. Kalau dia break out ini, kalau dia break out sini 3, 4, 5, then 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, anda boleh cari untuk short gold. Itu dekat daily. Tapi kalau anda trade intraday dia 1 hour, hourly ke bawah, ini adalah ke bawah sebab dia ada lower low. Kan? High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kan? Jadi nak masuk kat mana? Saya tak advise, saya dah bagi tahu berulang-ulang. Unless anda nampak dia buat 1, 2, 3. Ada masanya kita tak trade. Kalau tak semua, masalahnya kalau ada trade satu instrumen je. Itu masalah. Sebabnya trend tak tiap hari ada. Kalau anda trade dekat M1, ini uptrend. Kalau anda trade dekat M1, ini uptrend. Ini ada incomplete sequence. Ke atas. Kalau M1, ini sampai 1808. Itu M1. Kan? Kita ada pergerakan sampai sini. Itu M1. Kalau anda lihat dekat M15, M15, ini downtrend. Kalau M1, kalau M15, ini downtrend. Tapi dia complete. Tengok. 1, 2, 100%. Jadi kita tak ada trend untuk M15. So kalau tanya saya, unless anda trade dekat time frame kecil-kecil, dia ada trend kecil. M15 hourly ke bawah. M15 tak ada trend. H1. H1 dia dah complete daripada H1 punya trend ni. Ni dah complete 100%. Dah 100%. So tak ada trend dekat H1. H4 daripada sini. 1, 2. Dia masih down untuk H4. So trend kepada anda, which time frame yang anda follow. Apa beza 10 tahun dengan 30 tahun? Tempoh maturity. Satu, kalau bila anda beli bond, anda bagi hutang. Jadi kalau anda beli hutang, jadi kalau anda beli bond kerajaan 30 tahun, kerajaan kena bayar anda balik bila tempoh 30 tahun tu pada harga bond yang anda beli. Sementara tu anda akan kumpul yield ataupun kadar faedah dia. Itu adalah yield payment. Tak ada, bukan. Tak ada. Itu lain. Mana ada? Bank punya pinjaman, kerajaan punya pinjaman, kerajaan punya pinjaman. Tapi kadar faedah ada kaitan kepada prestasi ekonomi. Saya nak terangkan tu terlalu panjang. Tapi kalau basically kalau anda nampak yield naik, kadar faedah juga akan naik. In other words lah. Okay, so ini adalah gold. Gold ada lower low. Nampak tak? Ini buat lower low berbanding dengan 30.11. So, kalau nak trade dia, ada tunggu ini sampai resistance, teknik anda untuk short. Tapi saya, honestly, saya tengah cari untuk long untuk gold. Kat bawah. Tapi ini bukan untuk trade tau. Ini untuk anda beli dan simpan.
Sebab ini jauh lagi. Bukan untuk trade. Ini something yang anda untuk bagi mereka yang contohnya membeli ETF Gold, GLD, anda membeli saham-saham syarikat berkaitan gold, contohnya Gold Miners punya ETF GLD, itu anda boleh long. Okay, so balik kepada analisa kita. Untuk yen pair, kita tak nampak yen pair yang terlalu lemah. Tak nampak. So EJ ni boleh trade tak ada higher high. Ini tak ada higher high. Kalau dia buat double, ini higher high. Kalau dia buat double kat sini, anda long daripada sini. Kalau tak ada. Ini adalah untuk Euro JPY. GBP JPY menunjukkan movement higher high. Tapi dia tak ada incomplete sequence. So saya tak berminat. AUD JPY. Tengok ni semua apa saya tulis dalam market outlook. Yang ada ni adalah AUD JPY dan CAD JPY. Di mana kedua-dua ni ada incomplete sequence. Daripada bawah ni, dia ada trend yang tak habis lagi. Tapi saya akan tunggu dua kat sini. Dalam minggu ni belum. Kita expect, nampak tak? Yen tadi tak lemah, tak terlalu kuat kan? Ni macam ni. 1, 2, 3. Kalau tak pun dia dah habis. Saya akan tunggu dekat sini. Penurunan sini untuk long. Wassalam Hussein. Saya akan cari dua ni untuk long. Ini ada incomplete sequence daripada low of 28 Januari. Ini adalah untuk AUD JPY. Okay. AUD JPY. So 3 wave ke bawah against 17 Januari punya low, saya akan ni. Nampak tak? Ini 5 wave. Nampak kan? 1, 2, 3, 4, 5. Anda tunggulah dia buat 1, 2, 3 dulu baru long. Jangan masuk kat sini. Jangan masuk sini. In other words, jangan masuk ini. Oh, 3 wave bang masuk. Jangan. Belajar untuk zoom out chart. Nampak tak? So, anda tunggulah dia buat correction besar sikit. Correction yang tu tadi untuk long. AUD JPY. Lain daripada tu adalah kepada NZD JPY pun sama. Jangan trade ketiga-tiga dia. Sama, benda sama. Minggu ni, minggu commodity dollar. Minggu commodity dollar. The moment saham sampai support dan naik ke atas, anda akan nampak commodity dollar akan rally ke atas. Nampak tak ini 5 wave? Jangan masuk sini. Anda tunggu dia buat correction against 17.92 punya low. Anda tunggu ni. Tunggu ini. Dia buat ini. Tunggu dia buat ini. 1, 2, 3. Then anda long dari situ. Okay. Kita ada incomplete sequence daripada ini. Yang besar ni. Ke atas. Jauh lagi ke atas tu. Ini baru wave 1, 2. Ini 1, 2. Dan 3 dalam 3. Jauh lagi. Ni yang kita tengah tunggu ni. Tu yang anda tak nampak saya banyak entry daripada minggu lepas. Sebab tengah tunggu this move. Dia dah break, kita dah ada trend. Ada incomplete, kita tunggu korektif. Mana-mana pair yen yang ada high-high. Nampak? NZD JPY, CAD JPY pun sama. CAD JPY yang masing-masing ada high-high. CAD JPY, NZD JPY, AUD JPY. Ni adalah untuk CAD JPY. Okay, tunggu dia buat dua ni. Kalau dia buat jauh ke bawah ni, dah boleh trade tak? Tak. Selagi dia tak tembus dua ni, ini masih 4. Ini dalam diagonal. Okay. Okay, so CAD JPY, saya tunggu satu lagi ke atas, lepas tu dua yang besar. Try tengok, sebab apa saya tak berminat. Tengok. Dia masih dalam struktur yang sama. Ni struktur yang sama. Ni struktur yang sama. Kalau ada tarik trend line ni, dia dalam struktur yang sama. Jauh lagi ni. Turun pun dia macam ni, tak ada apa-apa. Dia masih struktur yang sama. Okay, tak berminat dengan 4 ni. Saya berminat dengan 2 ni nanti.
Okay. Kalau dia terus naik, nak buat macam mana? Tunggu dulu. Belum masa. Okey, tapi inilah the best time. Dia tengah buat, dia dah ada high dan kita tengah tunggu correction. Belajar untuk tak entry. Jangan nak entry je. Entry bila ada setup. Okey. Dollar pair seperti saya sebut tadi, yang ada adalah AUD, NZD dengan UCAD. Tiga ni, GBP US dollar ada, tapi trend dia agak matured. Trend dia dah, maksudnya dia bukan break ni GBP US dollar saya sebut tadi. GBP US dollar dia break internal. Dia lawan dengan budak-budak dalam kelas dia lah. Macam AUD ni, dia lawan dengan budak-budak tingkatan atas. Faham tak? Yang breakout ni, dia lawan dengan struktur yang lain, yang besar. Ini macam GBP tadi, dia lawan budak-budak kelas dia. Dia breakout kelas dia. Jadi antara GBP dengan AUD lagi kuat. Faham tak? Sebab AUD menewaskan budak-budak tingkatan atas. Susah saya nak explain. Faham? Struktur besar. Ini breakout struktur besar. Ini breakout struktur dalam dia. Jadi antara sebab itu ada nampak GBP AUD contohnya. GBP AUD dah memulakan pergerakan ke bawah. Ini adalah kepada structure analysis. Jadi kita tahu akan ada 5 wave kan, dan kita ada high daripada March. Nampak date dia March Sini ada 5. Sini akan ada 5. So sini pun akan ada 5. Tetapi kita nak confirmkan ini turun, dia kena breakout sini. 1.74039. Anda semua tahu kenapa saya tak gemar untuk nak masuk GBP AUD kan? Saya nak tengok this one break ini dahulu. Break low kat sini, barulah saya trade 1, 2, 3 dia. Faham? Barulah saya trade itu. Boleh? Ini ada incomplete sequence ke bawah. Daripada sini. Ada incomplete sequence. Ini wave 2. Saya nak wave 1 yang 2 ni break dahulu. Then baru saya trade wave 2 ni. Ini high probability. Yang sini. Ini nanti. Tempat ni nanti saya akan short. Yang ini. Yang ini nanti saya short. Saya takkan trade yang semasa. Sebab semasa dia agak berkecamuk. Tengok GBP AUD. GBP AUD ni. Dia punya structure ni agak messy. Saya nak tengok dia breakout ini. Dia ada dalam satu yang sama breakout. Then saya trade dia. Confirmkan trend dulu. Ni trend pun tak nampak. Naik ke lagi turun ke. The moment ada tanya benda tu, jangan trade dia. Simple dia. Ni naik ke turun. Dah. Pergi chart lain. GBP NZD pun sama. Ini tak perlu buat ke atas. Saya cuma trade dia kalau dia break 3 break ini. Lepas tu dia buat pullback 3 wave. Arah dia ke mana? Ke bawah. Tapi belum ada confirmation. Saya nak dia confirmkan ke bawah ni. Ingat, ini ekstrim tau. Ini adalah pergerakan ekstrim. Okey. Euro AUD, saya akan cari peluang daripada 2 ni. Ini mungkin adalah 1 dan 2 kat sini. Tapi tengoklah apa bentuk dia. 3 wave jelas. 1 lagi low, 3 wave, baru kita short dia. Belum. Try tengok Euro AUD dekat time frame besar. Nah, ni Euro AUD. Try tengok apa yang sedang berlaku di time frame besar. Anda ada incomplete sequence yang jauh tau. Euro AUD ni. Jauh. Trending dia kuat ke bawah. Nampak semua bulan 3 kan? Nampak tak semua bulan 3?
Ada yang lain sikit, Euro US dollar contohnya. Euro JPY contohnya. Tapi mostly adalah March. Permulaan jatuh kan. Bila market recover. Dari situ anda faham apakah market punya correlation. Kita jangkakan this move. 1, 2, 3. So any pullback kat sini kita cari untuk long. Untuk short. Euro AUD. Ni adalah Euro AUD. I'm waiting untuk dua sini. This could be your dua besar lagi. Tapi tak kisah, dua besar lagi ke, dua kecil lagi kan. 4 ni dari mana pula ni saya ambil. Okay. Tak kisah, dua ke, dua besar ke, apa pun 3 wave saya akan cari short. Euro GBP. Euro GBP masih ke bawah, tengok. Try tengok daripada besar GBP. Apa sebenarnya yang anda sedang tengok? Jangan cuma tengok, buka chart, tengok indikator, buy sell. Tak, tengok daripada besar. Ni ke bawah lagi. Arah dia, trend besar dia ke atas. Ini higher high. So, dia sedang buat 3 wave correction, di mana dekat sini 5 wave. So, kita ada 5. In other word, kita sedang ada 5-3-5. Itu je. Kita sedang ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tengah tunggu tu. Euro GBP. So, selagi dia tak complete lagi, untuk kalau anda trade dekat shorter time frame, anda ada incomplete sequence, anda trade Euro GBP. Kita orang ada trade yang ni, Sharif. Sebelum ni kita orang ada entry, dah hit TP kat sini. Sebab equal leg yang ini. Maksudnya yang ini. Kita dah hit yang ini. Sini. Kita orang dah hit, dah ambil kat sini. Jadi internal dia tak ada. Tapi kalau ada trade dekat time frame kecil, 4 ni, kalau time frame kecil, sekejap. Kalau time frame kecil, 1, 2, anda dah ada lebih 1618. So, any 3 wave, anda cari short. Inilah yang ini. Semasa, arah dia ke bawah. Dia tak habis lagi ke bawah. Euro GBP. Jangan masuk tengah-tengah. Jangan masuk dah jatuh. Dia jatuh, aku nak short. Janganlah short dari sini. Itu buat kerja mengarut kan. Okey, lain. Lagi 10 minit. So, apa yang kita nampak dekat gambaran kecil dalam pasaran, US dollar ini mengukuh ke arah resisten. Tantah dah sampai, kita tengok dulu. Untuk US dollar tadi, mengukuh ke arah resisten. Mungkin ni dah sampai wave 2. Mungkin ni dah sampai wave 2. Tengok. Kalau itu sampai wave 2 dan jatuh ke bawah, AUD kita tak trigger. Ini. Maksudnya dia akan buat kecil je. Dia buat kecil je. Tak apa. Saya tak nak entry yang ni. Ini terlalu kecil. Tak sampai, ni 38.2 untuk jadi wave 2. Tak sampai. Kalau dia buat macam ni, kita tengoklah whether dia akan buat macam ni ke tak. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Kalau dia buat benda tu, kita akan long. Kita akan long dari sini. AUD US dollar. Okey, belum ada apa-apa. Biar market buat kerja dia. Lain daripada tu, saya dah letakkan entry untuk ni. Tadi satu kena BE, iaitu kita punya US 30. So, yang saya ada adalah US 30 level baru. Dan juga kepada US 500 serta Germany 30 cash. Yang ni daripada minggu lepas. Ini level lain. Ini saya tukar level. Bagi siapa yang tertrigger, bagi tak sempat tukar,
mungkin anda dah boleh anda letakkan BE. Kalau katalah anda dah letakkan, lepas tu tak tengok US 500. Nah, sebabnya lain, dia punya konektor ni lain. Yap, tunggu jelas. Konektor dia lain. Bagi siapa yang ter-enter, saya rasa anda boleh keluar, lepas tu letak entry baru. Ataupun biar je lah. Either one. Asalkan jaga risk, tak ada takut. Dan saya tak tahu dia akan sampai sini. Ini mungkin A, B, C, lepas tu dia terangkit naik ke atas. Zul suruh tutup, aku masuk kat sini, dia tak trigger. Yang tadi tu dah profit. Tengok, 38618, 764. Dia akan ada something berlaku dekat area sini. Ini kena berakhir dengan divergence. Kalau dia nak habis A ni, dia akan berakhir dengan divergence. Ni tak ada divergence. Sini ada divergence ke tak? This one tak ada divergence. Sini dia ada, kecil-kecil dia ada divergence. Yang kecil-kecil dia ada divergence. Ini yang ada divergence. Ini mungkin kecil je. A, B, lepas tu 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Maksudnya macam ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 kecil. Faham? Ini konektor kita. Nampak tak ini konektor? Okay, jadi maksudnya dia habis sini lah. Habis sini, lepas tu bonek. Okey lah, biarlah. Biar kat situ. Maksudnya konektor dia kecil. Okey. So, yang trade set up, saya dah letakkan dalam market outlook. Untuk US 500 tadi saya dah tukar level because of that konektor yang kecil ni. So nampaknya semua ikut konektor sama dengan yen. Sama dengan Nikkei ni. Sama dengan Nikkei. So ni kita ambil sini kan. Nampaknya semua ikut konektor yang sama. Nikkei pun saya tukar dia punya ni daripada B kat atas ni, because of yang lain dah buat lower low, so saya katakan B dia habis kat sini. Ataupun dia tak ada ke bawah dah. Bagi siapa yang enter kat sini, Zul kata kat atas, aku tutup dulu. Janganlah. Letaklah BE je. Boleh, Rimon? Ni 3 wave. Dia tak perlu buat C ni. Ini boleh jadi A, B dan C. Boleh. Jangan tutup. Ada BE, letak BE. Kalau nak, keluar separuh. Biar. Kalau dia pergi terus, rugi kan tutup separuh. Biar. Kalau dia buat yang ni, anda nak re-enter, anda re-enter. Okay? So, nampak gambaran besar. We are looking at market sedang buat retracement. Nampaknya untuk indeks sedang buat 7 swing. Yen pair tak jatuh. Yen pair USD JPY ke atas. Yen pair dia buat retracement. Dollar pair. Kita nampak dolar masih lemah buat retracement dan sedang mungkin dah memulakan balik. Sekali lagi US dollar kuat sikit, lepas tu dia jatuh. Sekali lagi, tunggu. Belum semasa. Okay? So, kita break dahulu. Kita break sekejap. Saya tengok Zatul iklan dia lama sikit. Jadi, kita nak cover topik yang Galih cari ni. Iaitu kepada kaedah menguruskan dagangan kita. So, kita break sekejap. Kita sambung balik dalam few minutes. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 minit. Kita nampak secara besarnya untuk pergerakan semasa pasaran. Peluang-peluang yang saya lihat adalah kepada untuk indeks. Untuk indeks semasa, terutamanya untuk majors seperti not Nikkei. Nikkei ni sebabnya dia adalah completed. Sequence dia completed. Ni maksud saya. Untuk Nikkei ni dia dah sampai
dia dah sampai equilibrium daripada move daripada low 23/3. Daripada bulan 3 tu, pergerakan ke atas dia considered completed, dia boleh lagi naik ke atas. Tapi untuk semasa, trend dia akan lebih choppy. Dia akan naik, choppy. Disebabkan lain-lain indeks belum lagi tengah catch up, ini dijangka akan naik ke atas. Maksudnya dia tak jatuh macam ni lah. Dia tak jatuh macam ni. Tak adalah dia jatuh macam ni. Paling-paling pun dia adalah buat retestment yang merah ni. Paling-paling pun dia buat yang merah ni. Sebab indeks-indeks lain tengah kejar dia. Indeks-indeks lain tak cukup lagi. Tak sampai lagi. Itu sebab dia. Indeks-indeks lain tak habis lagi. Yang ada higher high. Jadi jadi kita elakkan yang indeks Nikkei, kita trade lah US 500 yang ada incomplete sequence dalam yang kecil dia. Dalam yang kecil dia. So sini US 500, Dow Jones, Germany ni. Okey, tapi dia tak turun dah bang. Sabarlah, baru sebatu. Saya tak faham orang letak entry limit order kan, lepas tu dia tunggu ataupun dia nak tekan. Tu jangan pakai limit order. Letak limit order, besok tengok. Letak alert dah. Yang pergi tenung itu macam tunggu result 4D je. Letak limit order dah. Letak limit order, letak stop loss, letak TP, besok tengok. Analisa baru structure. Itu je. Okey, lain-lain tak ada. IBEX tak ada, IBEX tak ada. Ni tak ada, ini pun masih ke bawah. Ini bukan higher high. Ni saya tukar lagi. Ini tak ada buat higher high. Kalau dia buat higher high, then kita boleh trade. Tapi ini tak ada higher high. Okey. So maksudnya untuk yen pair pun yang ada higher high adalah AUD JPY. Tunggu satu lagi leg ke atas. Ni, 2. Saya akan tunggu kat situ, kat 2 tu. Next adalah kepada kepada CAD JPY 2 ni. Satu lagi leg ke atas, 2 ni. Okey. Dollar pair AUD US dollar 2. Ini ada higher high, incomplete. NZD USD. Ini pun ada higher high. 3 wave jelas, kita long. UCAD pun sama. Dia mungkin buat kecil ni je tau. Kalau dia buat kecil ni, kita akan terlepas. Ni kecil je. Kalau dia buat kecil ni pun terlepas, tak buat macam mana. Asalkan anda tak long US dollar, anda okey. Selagi anda tak long US dollar, anda okey. Saya dah buat skrip tak long US dollar tu dari bila dah. Daripada Rosdi kenal saya rasa. Belum masanya untuk long US dollar. Daripada last year. Bulan 4, bulan 5 kita tukar US dollar lemah. Belum masa untuk long US dollar. Okey. Gold tak ada structure. Euro AUD 3 wave yang jelas. Ini nanti kita akan short. Euro GBP arah ke bawah tapi tak ada sequence. GBP AUD saya sedang tunggu dia buat low break level ini. Kalau dia break level ini, 3 wave kita akan long. Kita akan short. GBP NZD pun sama. GBP NZD saya nak tengok dia break. Okey. Kalau nak trade juga GBP AUD tapi dia dah sampai dah. Ada trade GBP NZD, bukan trade GBP AUD. Dah lama kan mesti. Kita punya cerita jangan long US dollar tu dari tahun lepas. Okey. Kalau tak ada soalan lain, apa trade ideas, apa setup yang saya sedang tengok, apa yang dalam pasaran, kita lihat kepada technical direct lah. Saya nak kongsikan kepada anda. Ini apa yang saya sebut sebentar tadi bersama dengan Zatul mengenai pergerakan dekat
pulangan yield untuk US 10 years. Jadi kalau kita nampak dalam last bidaan dia, value dia adalah sekitar 1.157. Itu last bidaan dia, tak silap saya, pada 2 minggu lepas. Dia punya last bidaan. Wassalam, Wimun. Jadi itu menjadi satu reference point lah kepada pasaran. Dan pada waktu ini, pulangan kepada bond tu lebih tinggi dan dia hampir mencapai equal leg. Ingat tarikh-tarikh ni bulan Mac dan meningkat balik, turun balik, dan dia dijangka akan mencapai satu kawasan zone resistant bermula daripada 1.413 sehinggalah 1.975. Kenapa ini signifikan? Bergantung kepada apa pergerakan. Kalau kita lihat secara besarnya, untuk bond yield ni, dia mempunyai pergerakan ke bawah. Dia mempunyai pergerakan ke bawah. Kalau kita lihat lebih besar lagi, ini adalah mempunyai pergerakan ke bawah. Okey? Jadi, if this level, sekiranya dia melakukan pergerakan ini dan jatuh, itu mempunyai satu yang agak signifikan. Either ini ataupun dia meneruskan pergerakan ke atas dan meneruskan pergerakan ini. If dia buat pergerakan yang seperti yang saya letak sebagai hijau kat sini, okay, if dia buat pergerakan seperti yang kita nampak yang hijau ni, ini boleh berlaku sekiranya kita ada ekonomi yang lebih positif, sekiranya kita ada inflasi dalam pasaran. Inflasi diikuti oleh GDP ataupun pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang hijau akan berlaku sekiranya kita ada pertumbuhan ekonomi positif, inflasi juga meningkat. Itu boleh menyebabkan path untuk yang hijau ni. Sebaliknya, sekiranya kita ada pergerakan inflasi meningkat, pada masa yang sama kita tak ada pertumbuhan ekonomi yang positif, kita mungkin akan tengok maksudnya pertumbuhan ekonomi lebih perlahan, dan kita mungkin akan melihat yang merah ni. So interesting sebab dia menghampiri kawasan resistant, dan apa impact dia? Pertama, saya tak jangka pada waktu dia sampai dekat sini nanti, that is the time untuk pergerakan dekat pasaran saham, terutamanya US stock ni, US 500 akan mencapai kawasan support dekat sini. Boleh Wimun Pergerakan ini sampai dekat resistance. If it does this and then dia sideways daripada situ, that is bila US 500 ni mencapai kawasan support dekat sini. Okey, itu adalah sama dengan US 500 dan US 500 akan kembali mengukuh. Ini akan lebih kurang sideways. Dia tak adalah lemah, ini adalah akan lebih sideways. Itu adalah untuk pergerakan dekat pasaran saham. Satu lagi adalah kepada Dow Jones, benda yang sama. Apabila US 10 years tadi mencapai kawasan resisten dia, dan ini akan mencapai kawasan dekat sini. Okey, sekiranya US 10 years ni sampai kat sini dan melakukan yang hijau ni, pada awalnya kita akan dapati untuk di pasaran saham ini akan melakukan deeper correction. Ini akan buat macam ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Akan melakukan deeper correction sebelum dia naik. Okey? Tengok US 10 years tu. If dia terus naik ke atas, itu boleh menyebabkan aliran keluar, pelaburan daripada pasaran saham kepada pasaran bond. Orang mula membeli bond balik sebab pulangan dia meningkat. Dan sekiranya dia buat yang hijau, yang hijau ni juga,
Sekiranya dia buat yang hijau ni juga, itu boleh menyebabkan gold jatuh teruk. Itu boleh menyebabkan gold jatuh sebab pegangan gold tak ada pulangan daripada sudut yield, dan orang nampak instead of simpan gold yang selamat, lebih baik simpan bond yang harga dia tak berubah, tetapi orang akan tapi dia ada pulangan daripada sudut yield, daripada sudut ni faedah. Jadi sekiranya dia terus buat yang hijau, gold dekat sini akan terplay out jauh, akan terus jatuh teruk daripada tempat sekarang. Tapi kalau dia buat cuma yang merah tadi, ini akan berlaku. Sekiranya dia buat yang merah, cuma ini yang akan berlaku. Gold saya lihat dia lebih sideways untuk melengkapkan pergerakan ke bawah. Untuk melengkapkan pergerakan ke bawah daripada 8 Ogos ni, daripada 6-8 Ogos ke bawah equal leg dia. Okay. So depending kepada US 10 years nanti, ini adalah satu instrumen yang penting. Apa yang berlaku pada sesi US, sebab dia lebih aktif pada sesi US malam nanti. Pada pukul 10.30. Kita tengok kalau dia burst naik dan sampai dekat 1.413, kita tengok apa yang dia buat. Kalau dia cuma sideways, tak ke mana, then gold seperti yang kita tandakan lah. Kalau dia tiba-tiba pecut naik ke atas, then itu boleh menyebabkan US dollar kuat. Perbezaan pulangan pelaburan, pegangan aset tetap di US lebih tinggi daripada Europe, lebih tinggi daripada UK, lebih tinggi daripada lain. Orang pelabur akan memilih untuk melaburkan US, dan itu menyebabkan permintaan kepada mata wang US dollar meningkat. But at the moment I don't see that. At the moment, sebabnya ni antara sebab dia. Kalau kita lihat kepada jangkaan untuk ekonomi US ni, sekejap, mana dia? GDP now. Sekejap, mana pergi dia? Jangkaan untuk ekonomi US tu tak adalah dia pecut. Dia naik tapi tak pecut. Dan untuk kuarter pertama dijangkakan naik 9.5. 9.5. But tak adalah pecut. Tapi ingat 9.5 ni tinggi tau. Termasuk China, semua orang. Kita payah nak kata China as a country sebab dia ada individu, dia ada company, dia ada dana dia. Sebab kalau kita lihat satu dunia ni, aset yang dilihat sebagai pelaburan selamat adalah US Treasuries. Safe haven punya instrumen. Selain daripada gold, kita ada US Treasuries yang tak ada default. Lain-lain country maybe ada default, tak bayar balik bila bond dia matang, tapi US Treasuries tak ada lagi. Itu adalah dilihat sebagai pelaburan selamat lah. Boleh? Okay, so itu dia. Lihat kepada US 10 years pada malam ini. That will be very significant. Apa movement dia. Kalau ini naik, anda akan dapati Australia dollar, New Zealand dollar, Canada dollar lemah dahulu against USD, tetapi lepas tu dia akan naik. Sebab kadar faedah naik, kita akan ada mata wang high beta, mata wang dengan pulangan yang tinggi, Australia dollar, New Zealand dollar. Untuk commodity dollars akan melonjak. Tu yang nampak Euro AUD kan jatuh, tu sebab dia. Euro NZD, tu sebab dia. Okey, balik kepada cerita ni tadi. So lihat pada malam ni, that can be the timing untuk US punya indices untuk melonjak ke atas. Apa pun kita ada set up dekat sini. I'm looking at untuk long level dia ikut XM punya ni ada dekat market outlook. US 500 pun sama, the same thing. Yang saya tak berapa gemar pada waktu ni sebenarnya kepada DAX ni, sebab DAX ni melihat kepada structure semasa, I have to tukar dia kepada, because of this move saya kena letakkan dia sebagai 5 wave. Jadi maksudnya dekat sini akan jadi flat, but there is a set up there lah.
Ini adalah regular flat. Regular flat. Ini adalah lebih daripada 85.4. Lebih daripada 85.4. Dan kalau kita lihat kepada RSI dia, RSI dia dekat B dia, dekat B ni, dekat B ni, dia tak membatalkan divergence. Bukannya dekat ni, B ni, B yang N ni, hujung ni, sini. Sini B dia habis kat sini RSI dia kan. Dia tidak membatalkan RSI untuk 5 ni. Ni adalah RSI 5. Jadi ini adalah satu flat. Jangan tengok yang belakang dia, tengok yang B dia. Okay. Macam kita tengok bank lah, bank, public bank bagi tinggi, pelabur pergi beli fixed deposit dekat public bank, tempat lain, tu dia. Okey, ini dia. Ini adalah menunjukkan ini adalah satu flat. Dia tak langgar hukum flat lah. Okey, so apa pun saya akan letak, saya pilih salah satu daripada 3 tu. Kalau anda ada 3 macam ni kan, kalau saya ada tiga peluang macam ni, saya letak ketiga-tiga entry. Mana-mana entry yang trigger, saya akan cancel yang 2. Faham tak? Saya letak limit order. Saya letak limit order ketiga-tiga ni. Okey. Mana yang trigger, saya cancel 2. Faham? Entry 1 je. Mana-mana yang trigger dahulu, saya terus batalkan yang 2 lagi. Okey. Kalau tak ada trade benda sama. 3-3 sama kan pergerakan dia kan? 3-3 sama. Germany, US US 500 ni sama pergerakan dia dengan US 500 ni. Jadi maksudnya macam anda letak 3 entry. Jadi letakkan 3-3 tu limit order, mana yang trigger cancel kan. Ataupun kalau nak entry 3-3 boleh. Kalau anda nak letak $30, anda bagilah $10, $10. Itu je. Tengok divergence sahaja, Mirul. Yang tinggi tu abaikan. Tengok kat mana hujung dia. Macam yang macam yang kita tunjukkan yang untuk zigzag tadi. Tengok tu. Okey. Ini adalah untuk US 300. So, untuk Nikkei ada, tapi saya tak gemar untuk Nikkei ni sebab kalau anda tengok Nikkei punya overall structure, dia dah complete bounce daripada March, sekali lagi March 2020, bounce September, dia dah complete equal leg. Disebabkan indeks-indeks lain tak lagi melengkapkan bounce berkenaan, belum lengkap lagi ke atas. US 30 tak lengkap lagi ke atas lagi. Germany ni tak lengkap lagi ke atas lagi, jauh lagi ni. Jauh lagi ke atas. Jadi kita jangkakan untuk Nikkei ni, dia tak ke bawah. Dia akan lebih, kalau dia jatuh pun, dia akan naik lagi. So yang lain-lain belum lengkap. Belum masanya untuk dia melakukan penurunan besar. Maksudnya daripada sini, daripada March punya ni, kita masih ada ongoing. Maksud saya macam ni. Ini masih ongoing. Dia belum buat, belum lagi dia belum masanya untuk dia buat 1, 2, 3. Faham? Dia masih belum masanya untuk dia buat correction yang besar. Belum masanya untuk dia buat ini. At least satu lagi ke atas. Satu structure lagi ke atas. Biarpun JP 225 ni dah sampai equal leg, disebabkan indeks-indeks lain belum, jadi kita jangkakan ini akan extend. Okey, extension sini yang penting. Kalau dia lebih daripada 1618, then kita akan ada index dynamic dalam structure itu. Maksudnya, indeks akan lebih kuat, yen pair akan naik, dollar pair akan ikut pergerakan yen pair tetapi dengan momentum yang lebih rendah. Sekiranya itu berlaku. Ada tengok, kalau yang hijau ni kita akan ada index dynamic. Kalau yang orange ni kita akan dalam fixed dynamic.
Kawan dia belum sampai lagi. Dia dah sampai, dia kena tunggulah, dia belum jatuh. Okey, so disebabkan ini, okey, jadi untuk indeks, ada soalan untuk indeks? Nampak jelas? Ada soalan untuk indeks? So ini tadi berkenaan dengan US 10 years. Bila timing dia adalah US 10 years. Kita jangkakan satu lagi pergerakan ke bawah. US 10 years masih ke atas, itu menyebabkan kebimbangan pasaran mengenai kos pelaburan, dan itu dan dia nak sampai, the moment dia sampai resistant, inilah masanya saham akan melonjak balik. Okey, ada soalan untuk indeks? Clear? So kalau kita masih jangkakan indeks ke atas, now kita pun menjangkakan untuk USD JPY contohnya adalah ke atas, masih lagi bergerak ke atas. Okey, kita ada USD JPY yang membuat correction daripada 6 hari bulan 1. Dan ini adalah the whole thing daripada March. Ini disebabkan oleh kelemahan US dollar. Ingat, bila kita menyebut mengenai indeks dynamic, negatif yen dynamic, indeks dynamic, kita ada indeks yang kuat, yen yang lemah, yen pair atas bersama dengan indeks, dolar sideways, dolar pair sideways. Soalan saya, dekat sini, ada tak anda nampak yen lemah? Tak ada kan? Ni tak menggambarkan yen lemah kan? Ini tak menggambarkan yen lemah, betul tak? Belum ada yen lemah kan? Maksudnya kita belum ada indeks dinamik tau. Kalau kita lihat, maksud saya adalah yang ini, gambaran besar dia, kita belum masuk wave 3. Kita baru saja ada wave 1. Faham? Dekat sini kita akan ada ini, kita akan ada indices dynamic, then yen dynamic, dan barulah kita masuk indeks dynamic. Belum. Sebab USD JPY ni masih dalam struktur ke bawah. Cerita dia dah sampai equal leg daripada high March against June punya high, dan dia dah sampai equal leg dan dia bounce dekat situ. Soalan dia, adakah yang dekat, saya ambil ni, adakah yang sini dia akan extend atau tak? Adakah dia akan pecut lagi ke atas atau tak? Kalau ini pecut ke atas, itu wave 3. Kalau ini pecut ke atas dan dia RSI kita pada waktu ni tak, dah tengok RSI dia, ni dalam divergence. Kalau anytime ini pecut ke atas dan ini break out, membuat high, dan 3 kita akan extend. Tahu tak makna dia? Kalau 3 kita extend, ini adalah sekali lagi pada March. Kalau itu berlaku, dan pada waktu itu USD JPY ni, USD JPY akan break, akan lebih akan membuat high lagi kat sini, akan membuat yang hijau ni. Dan mungkin dia akan lebih tinggi lagi, dan itu adalah seluruhnya 1, 2. Faham? Dalam ni 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan ada correction lebih besar lagi. Jadi ini akan jadi zigzag. Faham? Okey, balik kepada ni. USD JPY at the moment, disebabkan kita menjangka fixed dynamic wave 5, ini akan ke atas, tapi bukannya dolar punya kekuatan. Ini lebih disebabkan oleh, kalau kita lihat pergerakan dolar, kita tak dapat kata dolar kuat. Sebab dolar sedang buat benda ni. Tak dapat.
Kalau sini, kalau kita ada breakout, kalau macam ni, 1, 2, bagi mereka yang trade dekat M5, anda akan ada equilibrium, anda akan ada incomplete sequence. Faham tak kat sini? Anda boleh short daripada sini. Bagi mereka yang trade M5, M15, M1, sini anda boleh short. Dolar lemah. Anda ada setup ini kalau dia breakout 1. Kalau dia tak breakout 1, jangan. Jangan. Okey. Dolar apa pun, dolar ke bawah. Dolar ke bawah. Dia tak ada bukti yang menunjukkan dolar ke atas. Tak ada. Tak ada. So, bermaknanya USD JPY yang bergerak ke atas semasa ni, ini bukannya dolar kuat. Ini adalah yen yang lemah. Yen yang yen lebih lemah daripada dolar. Itu je. Sebab itu USD JPY kita ada ke arah atas. Okay, I won't be surprised kalau ini terangkit kat sini, lepas tu dia jatuh. Apa pun anda tak trade yang ini, tak ada low. Ini tak ada low. Yang setup yang kita ada, ini pun tak ada. Kalau anda dah enter Euro JPY daripada sini hari itu, yang ini, Euro JPY daripada yang ini, kalau anda dah enter, anda biarkan entry anda. Ini masih ke atas. Ini masih jauh ke atas ni. Okey. Kalau anda enter kat sini hari tu, anda pegang. Tak buat apa. Okey. Ini tak ada high. Ini tak ada setup. Yap. Sebenarnya dia lebih side pada waktu ni. Okey. GBP JPY ada high. Kalau kita lihat kepada the whole structure, GBP JPY, ni GBP JPY. Okey. Kita ada, nampak tak? Kita ada incomplete sequence ke atas. Tapi dia tak sampai. Okey. Apa sifat trend bila dia menghampiri satu resistance? Anda biasa tak nampak bila chart kan? Bila dia ni, dia naik. Bila dia nak ni, dia punya candle makin pendek. Kan? Itu jangkaan kita dekat kawasan sini. Maksudnya GBP JPY akan lebih, momentum dia lebih rendah. Kalau saya masukkan something, saya masukkan volume. Kalau kita masukkan volume, anda akan dapati ke arah ni, ke arah resistance kat sini, volume dia akan lebih rendah. Volume dia akan semakin menurun. Kalau anda nampak volume dia naik, makin sini, pattern makin panjang, ini akan breakout. Faham? Okey. Kalau anda nampak volume dia makin rendah, seperti yang kita tengok sekarang, volume dia semakin rendah sekarang. Dia punya lekuk pun tak ada acceleration. Kalau itu berlaku, then kita akan nampak divergence. Itulah divergence. Dan GBP will be weaker daripada yang lain. Belum masa ni. Masa ni GBP masih kuat. Masa ni jangan nak mengada, nak sell dia dulu. Jangan buat hal. Belum masanya. Okey. Simple lah. Makin dia naik, makin ramai orang beli. Makin naik lah harga dia. Kalau dia makin naik, makin sikit orang beli. Lama-lama harga dia makin turun. Benda tu lah sama je. Okey. Jadi ini dah menghampiri. Okey. Tapi dia masih ada set up. Selagi di bawah ni 3 wave yang clear, kita cari untuk long GBP JPY. So GBP JPY dia ada incomplete sequence yang besar. Kalau mereka yang intraday, saya I don't really like structure semasa. Sebabnya dia dah agak overstretch. I would rather trade instead of GJ. I would rather trade untuk Yen Pay adalah kepada AUD JPY dekat sini nanti. This one.
AUD JPY. Kita pun ada structure incomplete ke atas AUD JPY. Di mana AUD JPY dia break dia punya, nampak tak? Dia punya kenaikan ni. Dan kalau kita lihat level dia jauh lagi. Faham tak? GJ nanti sampai resistance. AUD JPY belum sampai resistance. GJ akan sideways macam Nikkei tadi. Jadi AUD JPY akan accelerate lebih tinggi daripada daripada GBP JPY. Benda logik ke? Okey. Dan selain daripada tu, dia pun kalau kita lihat kepada, lepas ni kita tengok GBP US dollar, AUD US dollar. Jadi cerita dia ini jauh lagi. Ini adalah satu AUD JPY untuk 3 wave pullback. Kita akan cari long dalam sistem 3711. Apa lagi ni? CAD JPY. Ni satu lagi. NZD JPY pun ada. Ni pun sama. Ini pun sama. Sini nanti kita akan cari long. Tunggu 3 wave. Macam mana kita tahu dia buat B? Ni. Anda tengok yang ni, dia buat macam ni. Anda tarik trend line, sambung je. Tarik daripada kemuncak satu tu kan. Kemuncak satu ni kan. Anda sambung je. Kalau dia buat macam ni, tiba-tiba dia buat atas macam ni, tak break atas ni, dia turun balik, break A, dia bergerak macam ni. Ini bergerak macam ni. Dan break A, waktu tu ada tarik Fibo. Ini mungkin berlaku, saya tak sempat nak letakkan dalam Outlook kalau ini berlaku. Ada tarik Fibo, ada tunggu peluang dekat 100, stop loss bawah 1618, TP kira daripada 2, 1, lepas tu kat entry. Okay, that will be the entry. By now semua dah faham ini kan. Okay, risk reward dia lebih daripada 3. Okay. Ni kalau saya tengah malam saya tak sempat nak bagi tau. Saya akan letakkan alert, dia bunyi alert, saya nak tengok macam mana nak letak. Kan? Anda tengok dekat ni nanti Faham? Apa yang kita sedang tunggu untuk CAD JPY dan AUD JPY letakkan alert. Ni dah naik, ni tengah buat B. Dia letak alert dah. Biar dia buat kerja dia. Tak payah tengok-tengok. Sampailah alert, bila alert ada bunyi baru anda tengok yang tadi tu. Faham tak? Baru anda tengok yang tadi tu. Dah ada B ke tak? Lepas tu kalau ada B, baru ada tarik Fibo. Tak payah jeling 5 minit tengok ada entry ke tak. Tak payah. Letak alert je. Kalau anda tak ada trading view, anda boleh buat dekat investing.com. Tak ada investing.com, anda boleh guna ni. EA alert. Ni. EA alert. Ni nama dia. Saya pun tak ingat lah. Apa nama dia? Ataupun gunakan MT4 punya alert lah. Price alert dekat MT4. Okey, ini adalah untuk CAD JPY. We are waiting at 2. Ada soalan untuk yen pair? NZD JPY. NZD JPY pun sama. Ni jauh lagi Ni jauh lagi. Tapi ingat, antara NZD JPY dan AUD JPY, NZD JPY nak sampai resistance tau. AUD JPY jauh. Sebab itu, kalau kita tengok AUD NZD, dia dah mula melangkau ke atas. Ini nampak 5 wave kan? Ini dah nampak 5 wave. Ini nampak tak? Ini adalah 5 wave. Nampak macam 5 wave. Tak kisah dari mana anda ambil. Ini 1, 2, 3. Dan kalau ini breakout atas, dan tak complete, kalau dia buat ni, ini jadi 1, 2, dan seterusnya. AUD JPY mungkin akan mula
meneruskan this move daripada sini. Daripada sini punya low. Okey. Okey, balik kepada yen pair. Ada soalan untuk yen pair? Ini soalan untuk yen pair? Boleh NZD JPY, NZD JPY ke atas. Saya tak ada chart dia sebab saya tak updatekan dia. Saya tengok dulu. Saya tak updatekan dia. NZD. So dia sama dengan AUD JPY. Tak jauh. I don't know whether saya update. Tak update. Sama lah. This will be your 1. Dan seterusnya itu your 2. Ada incomplete sequence ke atas. NZD JPY ni. Ada incomplete sequence ke atas. Bukan, don't short it. Don't short it. Okay, kalau tak ada soalan untuk yen pair dan indeks, kita masuk kepada dolar. Dolar, nampaknya kita dah habis wave 2. Ini adalah area equilic. Ini adalah area equilic. Yep, slowly. As economy is that one, we are looking at AUD lebih kuat daripada New Zealand dollar pada waktu ni. Okay. Sebab apa? Sebab apa Wimun? Tengok Okay, ni dollar index. Okay, tengok Tengok structure AUD. Tengok structure AUD US dollar. Ni structure AUD US dollar. AUD US dollar, dia break yang structure besar. Ni structure besar daripada 2 September sehinggalah habis dia dekat 6 Januari. Okay. Ini pula adalah untuk NZD USD. Tengok. NZD USD. Ni NZD USD NZD US dollar, dia baru saja break 6. Nampak sama kan? Sama kan? 6 bulan 1, 6-1. Tapi breakout dekat New Zealand dollar ni dan berbanding dengan breakout dekat AUD NZD, breakout NZD ni lebih ni, nampak tak? Dia jauh lagi breakout. Maksudnya dia kuat lagi lah ni. Breakout ni Ni dan anda bandingkan dia dengan NZD punya breakout. Ni breakout NZD. Ini breakout NZD. Nampak? Entry kalau ada setup tu je, itu je. Wimun, saya tak trade chef JPY. Ada sebab dia. Saya gunakan dia sebagai momentum indicator. Okey, tapi kalau ada setup chef JPY, kita tengok chef JPY. Faham tak apa maksud saya kat sini? Apa maksud saya dekat sini? NZD US dollar dan AUD ni. AUD breakout lebih jauh. Nampak? Trade apa yang kuat, Wimun? Kenapa trade chef? Chef tak kuat, euro tak kuat. Tengok chef ni kalau kita trade apa yang kita tahu saham tu kuat, kita tahu company tu kuat dan dia naik, kita beli dia. Kalau anda tengok kenapa trade chef dan euro? Tengok USD chef, dia tak break lagi 5 bulan 2. Apatah lagi yang sebelum ni structure besar kan. USD chef, ni structure ni. Sorry, 16 bulan 2, dia tak break lagi ke bawah. Ni, ini adalah yang 6 bulan 1 untuk NZD USD dengan AUD USD ni kan. Ni 6 bulan 1, nampak tak tarikh dia sama? 6 bulan 1 kan. Saya baru lagi. Tapi benda logik je pun. Itulah makna chart kan. Ini chef. Chef tak sekuat AUD dengan NZD. Ini 6. So ingat chart dia terbalik. Ini USD kat depan kan. Jadi ini adalah 6 bulan 1 untuk USD chef. Ada tengok euro. Euro pun sama. Dia tak break lagi. Yang tarikh dia lebih kurang lah dia tak break lagi yang ni. Dia tak break lagi 6 bulan 1 tu. Tak break.
Dia tak sekuat AUD, tak sekuat NZD, tak sekuat UCAT. Tengok ni. UCAT break. Biarpun dia punya ni adalah tempoh yang lain, 21%. Tapi dia break, ada lower low. Jadi, kalau daripada sudut ranking, AUD, NZD, CAT, Chef, Euro lemah. US dollar, Yen. Kalau kita ambil ranking, ranking pertama antara majors, AUD. Ini leading. Ini king dia lepas tu ni. Diikuti oleh NZD. Diikuti oleh antara CAT dan juga GBP. Kan? Diikuti oleh Euro, Chef, US dollar dan JPY. Ni kalau kita tengok ni adalah kepada JPY bawah. Ini ranking dia semasa daripada sudut chart. Daripada sudut structure, ini yang break 6.1 tadi. Ini break 6.1 2021. Dia break level yang lain. Dia break level ni, Okey? AUD, NZD 6.1. Dia break level yang tu. CAT dia 21 bulan. Dia dah break. Okey. Dia dah break untuk CAT. GBP, yes, dia kuat. Tapi cerita dia, ini untuk GBP. Tengok GBP. Dia sedang break yang internal, yang dalam-dalam dia. Dia dah break awal yang 6.1 tadi. Dia dah break awal. Ni adalah high 4 Januari. Dia dah break awal. Tapi cerita dia dalam-dalam dia. Dan dia menghampiri kawasan resisten dia. Okey? Tu sebab dia. Dia break benda dalam-dalam. Yang AUD, NZD dengan CAT tadi break yang structure lain. Structure ini. Yang itu tadi GBP structure ini je. Kan? Jadi antara dia orang, AUD dengan NZD serta CAT lebih kuat sebab dia break structure belakang. Structure tingkatan atas lah. Dia naik tingkatan level lain. Yang ni dalam level sama. Kan? Dia macam tingkatan 5, anda hebat dalam kelas anda. Tapi kalau anda melangkaui form 6 punya level, anda lebih tinggi. Ini form 6. Lebih kurang macam tu lah. Susah aku nak explain. Faham? Okey. Faham, Raymond? Kenapa instead of chef, jadi cara nak pilih nota-nota ni ada dekat grup kan? Ambil kat grup. Discord. Siapa tak ada lagi dekat Discord, masuk Nampak? Jelas? Jadi tengoklah mana yang kuat, trade yang kuat, beli yang kuat. Gabungkan dengan yang lemah kan? Gabungkan dengan yang lemah. Tak keluar pula dia. Gabungkan dengan yang lemah. Jadi ini neutral. Ini lebih neutral. Ini yang kuat. Tak apa. Baru lagi. Tak apa. Tapi logik kan? Pakailah teknik anda. Gabungkan dia. Ini yang lemah. Ini yang kuat. Ini yang neutral. Boleh? Gabungkan. Benda logik je kan? Nampak pun kat chart kan. Kita je buat tak nampak. Kita tengok satu candle. Itu masalah. Okay. So I hope jelas apa yang kuat, apa yang lemah. Dan anda cuma tunggu benda ni je. New Zealand dollar kan. Kita tunggu macam ni. Kalau anda trade dekat H1, anda tunggulah. Kalau ni buat higher high, kita tahu dia tak complete. Anda tunggulah dia buat 3 wave. Itu je. Tunggu dia buat ni. Tunggu dia buat 1, 2. Lepas tu ada tarik Fibo. Kalau sistem saya, kalau teknik anda pakai teknik anda. 1, 2, 3. Kita cari long daripada 7265. Itu je. Dia cari long daripada sini. Stop loss bawah ni. TP kira daripada. Nampak? 1, 2. TP daripada area ni. Jauh break high, chef JPY kejap Kita tengok chef JPY. Okey. Faham?
Chef JPY, sebab saya tak berapa gemar, sebab dua-dua dia sama. Dia, yes, kalau ada set up trade. Kalau ada set up, cerita dia, tengok Chef JPY ni. Ni adalah pullback daripada high. Kalau kita ambil daripada ni, dia tak complete lagi. Tapi nampak tak structure dia bukan daripada March? Okay? Masalah saya dengan structure ni, ini masalah saya dengan structure ni. Maksudnya, ni masalah saya dengan structure ni. Nampak tak? Try zoom out sikit. Nampak tak apa yang anda sedang tengok? Nampak tak? You are looking at sideways market dekat daily. Yes, dekat sini kita ada higher high. Break higher high dan nampak tak breakout dia macam mana? Ni Ini adalah 1. Ini adalah 2. Ini 1 lagi. 2, 3, 4, 5. Then you will have ni 5. Ini adalah 1. Ini akan buat macam ni. So dia naik. Ni akan jadi 1, 2, 1, 2. Ini adalah dipanggil sebagai diagonal. Ini diagonal 1. Ini 1. Ini 1 dalam time yang besar. Ini 1, ini 2. Ini adalah, lepas tu dia akan, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Belum. Saya sedang tunggu. Kalau ada kira lekuk dia daripada bawah tu ada berapa lekuk. Ingat, kalau kita ada impulsif 5, 9 sampai 5, 9, 13 ada kena jaga-jaga dengan correction besar. Tengok daripada sini ni kira low dia dan structure ni bermula daripada sini kan. Higher high ni daripada sini kan. Kita kira je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tunggu satu lagi. 8, 9. Kalau anda nak trade intraday, anda boleh trade bila korektif ini. Tapi ingat, anda dekat last leg tau. Kalau dia ada satu lagi low, anda boleh long dia. Untuk shorter term trade. Shorter term trade. Untuk shorter term trade. Saya tak berapa gemar sebab dia kat ujung. Saya tak berapa gemar dia. Kalau dia develop dalam wave 3, itu lebih. Dia ada tempat nak pergilah. Dia ada tempat nak pergi. Chef JPY. Okay. So, bagi saya lah, trade apa yang jelas kuat, apa yang jelas lemah. So, yang kita jelas kuat tadi, daripada movement dekat tu tadi, ini baik saya trade yang ini daripada saya trade yang sebelah-sebelah. Faham? Anda tengok structure tu pun bukan structure impulsif. Ini structure ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ni pun dapat 1, 2, 3, 4, 5. Dan tantan dia buat satu besar. Saya tak nampak ini. Faham? Tak berapa gemar. Bukannya tak ada. Ni set up ada. Tapi saya tak berapa gemar dengan structure dia. Dan satu lagi, Chef JPY. Ingat, kita ada entry Euro JPY tau. Anda tahu kan? Kita ada entry Euro JPY. Euro JPY, kalau kita ambil daripada tempat yang kita ni, kita entry ni, we are nearing, ni adalah tempat kita punya ni. TP kita adalah 13105. Itu adalah equal leg yang ini. 13105. Jauh lagi. 13105. I don't really like it. Saya tak berapa gemar dia. Sini akan buat lebih, maksudnya ini akan jadi satu yang lebih diagonal tau. 1, 2, 3, 4, 5. Satu yang merah. 2. Jadi dia akan lebih berkecamuk tu. Kalau dia buat higher high, 2 ni ada trade.
Kalau dia break out macam ni, then dua ni anda trade. Kalau dia structure macam ni saja, berkecamuk macam ni, itu boleh jadi diagonal. Tak berapa gemar. Tak, bukan dia lemah. Cumanya dia tak pergi sangat. Tu dia. Dia tak pergi sangat. Tengok structure. Bila anda tengok gambaran besar, dia anda tahu apa aku nak trade, apa aku nak pilih. Boleh? Macam kita beli saham lah. Kita beli company kuat. Dia memang naik, tapi dia naik slow lah. Beli saham yang company kuat. Orang lain pun beli kan. Okey. Apa lagi? Yen, dolar, gold. Mana gold? Gold. Tak. Gold not for you to trade at the moment. Kalau nak masuk gold, I would suggest untuk yang jangka panjang. Sebab dia masih dalam range. Maksudnya price ni, di sini low tau. Ini low. Ini low. So, kalau nak masuk shorter term, gold masih ke bawah. But, memahami bahawa dekat time frame besar, kita ada higher high. Ni gold. Ni maksud saya. Ada tak saya simpan? Ni gold. Ni maksud saya. Kalau kita lihat gold ni, daripada 7.8, ni adalah peak dia, sama seperti US 10 years tadi. US 10 years 6.8, US 10 years 6.8. Ingat tak tarikh dia? 6.8, gold 7.8. Maksudnya bila interest rate ni start naik, gold mula jatuh. Gold mula jatuh. Okay. So, apa yang kita boleh lihat dekat sini, kalau kita lihat struktur semasa, ini masih tak, dengan lower low yang berlaku kat sini, saya expect this move tau. Kalau saham masih naik, saya expect this move untuk gold. Barulah dia naik. Untuk jangka pendek, we are looking at ke bawah. Tapi trend besar ada higher high. Dan dia tak break lower low kat sini. Maksudnya trend dia masih kat atas, dekat H4 ke atas. Yang trend kecil ni, ini adalah M15. M15, series of high, low, lower high, lower low. So, dia tak ada, trend kecil dengan trend besar tak sama. So, saya tak gemar. Tak jelas. Trend dia tak jelas. Ini adalah untuk gold. So, ini dekat daily. Ini, ingat, ini bukan untuk anda trade. Sebab, tengok stop loss dia. Ini bagi mereka yang beli dan simpan. Itu anda boleh masuk yang ini. Saya dah letakkan dalam ni. Itu position trade. Gold dan juga silver. Sama. Gold dan juga silver. Silver saya akan tengok level dia balik. Silver. Ni silver. Ini silver. Okay. Silver. Ni nampaknya ke atas lagi. B. So saya akan tarik. Tunggu ni complete. Kalau dia tak break out atas, level kita masih sama. Kalau dia break out atas, melengkapkan B ni, then kita akan lonjakkan ini ke atas sikit. Daripada extreme 6, ini daripada 1 Februari. Ini higher high. Yang break berapa bulan? 7 Ogos, 6 Ogos. Interest rate naik. Kalau dia diikut interest rate, dalam kes kita sekarang ni, interest rate naik disebabkan oleh kemungkinan inflasi. Inflasi berlaku sebab orang duk beli barang, ada permintaan, barang tak banyak, harga barang naik. Boleh ni? Inflasi dia ada dua, demand side dengan supply side. Demand side ni demand permintaan meningkat,
barang naik harga. Supply side bila supply tak banyak, barang naik harga. Okey, cerita dia sekarang ni ekonomi start buka kan. Ini naik. Supply tak banyak, semua orang ada tempat kilang tak 100% lagi, ada tempat yang masih MCO, ada tempat yang ni supply tak banyak. Itu sebab inflasi naik. Okey, bila inflasi naik, orang berbelanja, permintaan kepada loan, kepada pembiayaan, kepada leverage, kepada funding akan meningkat. Lagi banyak orang buat loan dah. Kalau anda bank, kalau Amy ada bank, lagi banyak orang apply loan, anda tahu orang nak apply, sebagai seorang business person, apa anda buat? Anda naikkanlah keuntungan anda. Keuntungan anda apa? Interest. Faham? Jadi dia ada kena-mengena kat situ. Nampak? Itu interest. Ini sehat, ini okey. Selagi ada demand, selagi sentimen masih okey. Tapi kalau ini mahal sangat, orang dah start turun demand, ini kena turun. Faham? Pada waktu tu inflasi juga akan turun. Nampak? Sebabnya bila demand ni orang tak beli barang, inflasi turun lah, interest rate turun. Sebab tak banyak orang apply loan, orang tak beli barang. Simple. Boleh? Dia ada jenis-jenis inflasi, tapi saya jelaskan apa yang general. Tak payahlah yang banyak dalam-dalam sangat. Tetapi kalau selagi dia demand dia ada, selagi itu interest rate boleh naik. Itu yang kita nampak benda ni tadi. Itu yang kita nampak ini tadi. Mana dia tadi? Itu yang kita nampak benda ni. Ini wakil interest rate lah. Interest naik untuk fiskal negara. Bukan. Okey. Dalam ekonomi, kita ada tiga pihak. 5 minit je lagi. Okey, sekejap Saya curi masa Zatul dulu. Kejap. Kita habiskan market dulu. Aduh, sekejap je, 1 jam. Astaghfirullahalazim. Okey, minyak ada set up, but saya tak entry dia sebab ini dah sampai equilibrium. Minyak 1, 2. Okey, kita dah sampai equilibrium. 4 ni ada set up tapi kita dah tak ada sequence. Memang tak cukup masa lah. Tapi kalau anda tengok structure daripada sini, 1, 2 ni, tengok ni. 1 dan 2 ni pun sama. Sini tak ada equilibrium. 1, 1, 1. Kan ni ada orang baru ikut. Saya faham. Kang apa benda lah Zul. Aku nak tahu nak masuk apa kan. Ni tak, minyak turun, saya tak entry dia. Okay, Copper masih menaik. Copper sama, there is no set up because dia punya pergerakan semasa dah sampai trend dia. Kita tunggu dia reset itu. In other word lah. Ini adalah dekat copper. Cat ni tak cukup. Ini maksud saya. Daripada low kat sini kepada high bulan 9 dan turun ni, dia dah sampai area equilibrium. Ni dah sampai. Trend dia dah mature, dah matang. Ada tunggu sama ada dia break 1618 ataupun dia turun, dia buat structure baru yang lain daripada yang belakang-belakang ni. Maksudnya dia memperbetulkan daripada bawah ni. Daripada bawah ni kita dah ada benda ni maksudnya. Ini 1, maksudnya macam ni lah. Ini 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia break high sini. Barulah kita ada incomplete sequence baru lain. Barulah kita tengok. Ambil fibo macam ni pula. Atas, bawah. Selagi bawah 1, 3 wave kita long. Trend ke atas. Itu adalah untuk copper. Tak ada masa ni.
Okay. Euro AUD. Euro AUD bounce. Euro AUD any bounce. 3 wave kita cari untuk short. Euro AUD bounce ini ya. Belum sekarang. 1 hour belum. Ni masih progress. Sini nanti. Belum masa ni. Dan Euro GBP masih ke bawah. Ingat, ini pun tak ada equal leg. Dah trend dia dah matang. Kenapa matang? Ni Euro GBP ya. Dia dah cecah ni. Sejak daripada March punya ni kita ni tak habis lagi ke bawah tapi untuk struktur dalam ni dia dah tamat. Untuk struktur dalam ni dia dah tamat. Euro GBP stand on the side dulu. GBP AUD saya cuba minat kalau dia break out. Cepat-cepat. Okay. GBP AUD saya cuma berminat sekiranya dia break sini. Sekarang ni masih dalam sideway market. Dia break tak, saya tak berminat. Saya tak minat. GBP NZD pun sama. Sekiranya dia buat dua ni, anda boleh cari peluang untuk short. Sekiranya dia buat dua ni, kita akan kira kita punya equal leg macam ni. A, B, sini. Faham? Tunggu, letakkan alert kat sini, W. Letakkan alert. Kalau ini start jatuh, itu adalah index dynamic. Boleh? Kalau dia buat itu, kalau dia terus jatuh daripada semasa, tunggu dia break sini dulu, baru anda trade. Tunggu dia break ini. GBP AUD. Tunggu dia break ini dahulu. Tunggu dia break low ini. Dalam ni dia sideway, tak ada apa-apa. Dia break low kat sini baru kita ada high, low, lower high, lower low. Dia buat yang merah ni. Sini kita enter. Sebab dekat belakang ni 5 wave. Ini 5 wave. Sini pun akan ada 5 lekuk. Faham? Sini akan ada 5 lekuk. Sini dah ada 5 lekuk. Boleh? Okey? Cukup berapa dia Jan? Dah curi masa sikit. Esok tanya saya pasal yang nak faham 3 kumpulan bila kita bercakap ni fiskal, monetary dan juga kepada mereka yang menerima polisi dia. Tanya saya besok. Okey, tak sempat saya nak jelaskan. Okey, insya-Allah bersama lagi pada